Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan dah subscribe ke belum? Subscribe tu tuan-tuan. Saya asalnya saya buat rakaman. Saya dulu tak pernah rakam pun. Saya buat rakam lama dah sebab asalnya saya buat dulu sebagai simpanan peribadi lah. Sebab saya pernah kena fitnah sekali. Itu yang saya rakam tu. Itu bahaya, kadang-kadang mainan fitnah ni bahaya. Kalau orang tak suka boleh fitnah. Dulu saya rakam biasa aja simpanan. Saya kena di Batu Kurau, Masjid Relang. Saya mengajar situ lama dah, start pada 2014 kot. Macam itulah ke 2013, 2014 kot. Jadi saya mengajar okey je. Saya mengajar hadis kitab Riyadhus Shalihin. Mengajar lama dah sampailah saya sentuh bab Syiah. Ya, Syiah. Ada seorang dalam tu, biasalah orang tuan-tuan, kita mana tahu. Syiah pun kan dia bertaqiyah. Itu dia punya apa, akidah dia mesti apa, zahirkan benda yang lain dalam hati lain. Itulah Syiah. Tapi kok mana pun kita boleh nampak dia tak suka. Kok mana pun orang tak boleh buat sorok akidah pula kan. Lama-lama nampak. Isunya saya sentuh sekali bab Syiah. Jadi kebetulan masa pergi tu ada liqa'il fikri di Masjid Tinggi. Datang apa, Datuk Nik Zawawi. Apa jabatan Datuk Nik Zawawi tu? Dia bagi tahu masa tu di liqa'il fikri, ahli PAS ni kenalah menjauhi fahaman-fahaman yang sesat, antaranya Syiah. Dia sebutin itulah. Saya sampaikan di Masjid Relang tu memang kawasan banyak PAS lah itu. Kawasan dia. Saya sampaikan. Jadi abang ni memang saya nampak lah betapa kita dunia fitnah ni. Dia tulis dalam buku tu, dia kata Ustaz Usam mengatakan Datuk Nik Zawawi Syiah. Dia pusing ke lain. Kita tak rakaman, susah tuan-tuan. Dia tulis dalam tu. Kemudian dia heboh lah pada orang PAS di Relang tu. Ada satu anak pakcik tu, saya kata salah ni, orang lain mu sebut lain, tapi fitnah dia ditulis dalam tu. Itulah model fitnah dia ditulis. Ni itu model fitnah dia. Saya dah jumpa balik ada ustaz tu jugalah balik Al-Azhar. Saya kata silap ni, salah ni, yang saya sampaikan lain, tapi sebenarnya dia faham tapi dia nak fitnah. Jadi okey lah tuan-tuan. Lepas tu okey lah, okey balik. Bila dah okey, saya main kuliah macam biasa. Kawan tu tak puas hati ni. Dia pun tak sekat saya. Lepas tu dia hasut pula. Dia kata buat apa panggil Ustaz Usam jauh-jauh, bayar mahal-mahal. Dia kata bayar mahal-mahal buat apa? Dia pun bagi 100 setengah. Buat apa bayar mahal-mahal? Tak apalah, jadi 100. Lepas tu yang pakcik yang panggil tu, dia tambah 50 duit dia. Saya kata kat pakcik bagi 50 pun saya mai. Saya bukan kira duit, saya kira nak mengaji. Tak kira je saya sampai taping lah ni. Ada 50 taping tu, ada sampai sekarang. Dia bagi tak apa, lain lagi mana nak mengaji. Kok tuan-tuan nanti tak ada duit, 30 je ustaz mampu, tak apa 30 tak ada masalah. Kan itu point saya. Apa? Orang jalan duit tak ada, tak apa, jalan. Yang penting nak mengaji. Jadi pakcik tu dia bagi 150 duit dia. Saya tak tahu, anak dia bagi tahu. Kata ustaz, depa tak mau tu. Saya mengajar lama dah tu. Mengajar lama dah. Tuan-tuan kalau pergi, memang bagi saya Batu Kurau ni agak jauh. Kalau tuan-tuan pergi kan, sampai nak Relang tu dia nak pergi naik ke Pantai Besar lah. Ada jalan nak ke Pantai Besar tu. Jadi saya kata, anak dia beritahu, saya kata kat pakcik tu, saya salam pakcik, saya tak mau duit pakcik, banyak mana masjid bagilah.
50 pun 50 lah, tak apa. Tak apalah. Lepas tu saya mai juga. Abang tu tak puas hati lagi. Dia lah hasut. Dia belah Batu Korau banyak orang Patani. Kebanyakan orang Patani. Macam kita lah. Kita kalau Keria ni Banjang lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Saya masuk universiti, syarah tanya Banjang kan. Saya kata saya bukan Banjang. Jangan tipu. Dah saya tak banyak, saya kata Banjang. Jadi dia ikut kawasan lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, dia abang tu dia bukan orang Patani, dia orang Kedah. Tak mai lah, dia orang Kedah, dia duduk di Batu Korau. Jadi bila saya mai juga, dia lagi tak puas hati. Dia kan bila dah potong mesti tak mai kot. Dia tak puas hati lagi, dia hasut lagi orang lain. Duk hasut. Last sekali pak cik tu beritahu ustaz tak payah mai lah kot ustaz, depa ni dah apa, macam dah tak mau abang tu. Tapi kita tak ada bukti, susah. Tapi anak pak cik tu bagus. Anak pak cik yang panggil tu lah, dia jaga penjara di mana, di Murtabak tu kan, penjara di Jawi ke penjara tu kan. Jadi dia masuk saya, dia bagi nama saya ke Masjid Sungai Duri. Jadi masuk Masjid Sungai Duri lah sebulan 2 kali. Itu yang saya rakam tu, saya je bagi tahu tuan-tuan lah. Jadi saya rakam, nanti kalau orang fitnah kita ada rakaman. Tapi dah saya rakam elok, baik saya buka YouTube, betul tak? Sebagai simpanan. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Allah 65 di Allahumma antas salam. Allahumma ajini minanna kita dah habis kan? Allahumma antas salam. Baik, kita tengok qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Yang kelima, ni zikir lepas sembahyang yang kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam fa hina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baik, ya Allah engkaulah maha sejahtera. Jadi Allah kesejahteraan. Sebab tu Islam juga, sebagai ulama kata Islam ni daripada salam lah, kesejahteraan. Mana dia agama Islam, agama yang bukan mengajak kepada peperangan dan kehancuran. Cuma ada peperangan dalam Islam ni apabila Islam diancam. Bila diancam, barulah dibenarkan perang. Kalau biasa-biasa aja, Islam suruh kita berdamai dengan siapa-siapa pun berdamai. Baik. Jadi ya Allah engkaulah maha sejahtera, dan daripada engkau kesejahteraan, dan kepada engkau kembali kesejahteraan. Daripada Allah dan kepada Allah juga kembali kesejahteraan. Maka lanjutkanlah usia kami wahai Tuhan kami dengan kesejahteraan. So dia panjangkanlah umur. Fahayyina, hidupkanlah kami atau panjangkan umur kami dalam kesejahteraan. Maksud dia umur panjang lah. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam tuan-tuan berdoa nak umur panjang, tuan-tuan juga kena usaha sikit. Antara usaha yang paling mujarab untuk umur panjang adalah apa? Kita jaga silaturahim. Kan sebut dalam hadis kan, siapa nak umur panjang, nak murah rezeki, fal yasir rahimah, jagalah hubungan silaturahim. Silaturahim ni bukan macam kita faham tuan-tuan. Silaturahim ni hubungan yang ada sangkut paut dengan rahim, adik-beradik. Dalam Islam bila sebut silaturahim adalah adik-beradik. Adik-beradik, yang kedua adalah pak saudara. Lepas tu barulah sepupu, sepapat apa semua. Tapi adik-beradik, siapa yang nak umur panjang, jaga hubungan dengan adik-beradik. Adik, abang ataupun dengan pak saudara, mak saudara. Siapa jaga hubungan, Allah Ta'ala, Rasulullah jamin umur dia panjang, rezeki dia murah. Baik, jadi tuan-tuan, itu cara kita nak dapat umur panjang lah. Jadi hidupkanlah kita dalam kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga negara kesejahteraan. Masukkanlah juga ke dalam syurga negeri ataupun negara kesejahteraan. Kan dalam syurga tuan-tuan, mana ada sebarang cacat celah, tak ada di syurga. Cuma ahli syurga menyesai satu ya tuan-tuan. Saya masuk syurga menyesai, tuan-tuan masuk syurga menyesai. Satu benda aja kita menyesai kat syurga, yang lain tak ada. Kita tahu dalam syurga apa? La tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga ni benda lara tak dengar. Tak ada sembang bukan apa, tak ada langsung. Ahli syurga ni tuan-tuan, handsome dia macam Nabi Yusuf. Ahli syurga handsome macam Nabi Yusuf. Badan dia, saiz badan, tinggi, semua ni macam Nabi Adam.
Lebih kurang 27 meter tuan-tuan. 27 meter ni lebih kurang nak dekat sama dengan cawang tu kot. Cawang tinggi kan pokok petai lah tuan-tuan. Lebih kurang pokok petai 27 meter. Dada lebar 7 meter, lebih kurang dalam 7 depa, lebih kurang lah tuan-tuan, 7 hasta. Dada lah, lebar dada. Itu Nabi Adam. Rupa Nabi Adam, saiz badan tu sama dengan Nabi Adam, handsome macam Nabi Yusuf, hati macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ahli syurga ni baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu ahli syurga? Kalau Rasulullah ni orang yang paling baik, macam itulah hati ahli syurga. Kiranya Rasulullah ni adalah manusia yang berhati ahli syurga kat dunia. Waktu Rasulullah tidak ada bandingan tuan-tuan. Orang tak boleh banding Rasulullah, kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam syurga tapi satu benda aja yang kita menyesal. Saya menyesal, tuan-tuan menyesal. Apabila kita mengenang ada saat kita di dunia yang kita sia-siakan, memang sedih. Banyak masa yang kita buang masa, banyak masa yang kita buang masa tuan-tuan, yang kita tak buat ibadah tuan-tuan. Memang menyesal. Itulah penyesalan ahli syurga. Walaupun dah masuk syurga, apa-apa syurga pun dia masuk, dia menyesal bila mengenangkan ada masa yang diabaikan di dunia. Baik tuan-tuan, itu syurga, negeri kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, tabarak Rabbana wa ta'ala. Wahai Tuhan kami dan maha tinggi Engkau, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tabarak ni, tabarakta dia terjemah maha suci Engkau ataupun maha berkat. Kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk, tu tak malam-malam kita baca. Apa makna maha berkat? Maknanya bila Allah berkati satu benda, dia membawa kebaikan pada kita. Itu kita pernah dengar orang sebut kan, carilah rezeki yang berkat, betul tak? Umur yang berkat. Apa makna dia? Maksud dia, kita gaji kalau 1,500, 1,000, kalau Allah berkat gaji tuan-tuan banyak tu, boleh memberikan kebahagiaan kat tuan-tuan di dunia, di akhirat. Ada orang, satu datuk tu, pendapatan dia sebulan 1 juta. Banyak tak sebulan 1 juta? Kita dengar banyak kan? Ada satu datuk sebulan 1 juta. Tapi tak termasuk orang terkaya pun, sebab orang yang terkaya tu pendapatan puluh juta tuan-tuan. Walaupun sebulan 1 juta tak termasuk terkaya di Malaysia pun. Tengok cara duduk lah. Juta sebulan tu. Sebulan 1 juta tuan-tuan. Tapi kalau Allah tak berkat, tak bahagia. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, seorang sahabat saya, dia jadi engineer dengan Toyota, sebulan 20,000. Bagi saya 20,000 banyak lah. Banyak tuan, 20,000 sebulan. Ke sikit tuan-tuan rasa? Tuan-tuan tengok, sikit ya Ustaz. Sikit tak apalah tuan-tuan, dia banyak. Tapi cikgu sampai ke pencen tak sampai 20,000. Cikgu sampai ke pencen tak sampai. Pencen pun ada kot 10 kot. Betul tak? Itu pun kalau okey lah, tak ada apa, sampai 10 lah kot. Paling limit itu 10-11 lah pencen nanti tu. Itu pun dah pencen bukan dapat 10, separuh. Betul tak kan? Potong ada aku 4,000, 5,000 macam tu lah kot. Itu tak sampai. Baik. Jadi tuan-tuan, 20,000 sebulan banyak. Jadi kerja dengan Jepun memang teruk. Jepun ni memang satu bangsa yang sangat obses dengan kerja. Kat dunia ni orang tak boleh challenge Jepun lah buat kerja ni. Jepun nombor 1 tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi kerja dengan Jepun lah di Kementing tu. Jadi 20,000 gaji dia sebulan. Sangat sibuk. Macam di Jepun, tengok Jepun, sangat sibuk Jepun. Dia pun kerja pergi pagi, balik malam. Walaupun balik pukul 5, tak boleh balik rumah, bini marah. Betul Jepun. Jepun kalau tuan-tuan balik rumah pukul 5, bini marah, jiran marah. Adik saya pergi Jepun, dia beritahu itu budaya Jepun. Siapa yang balik kerja pukul 5, dia sampai sebelum malam lah, pukul 5, pukul 6 sampai rumah, jiran kata pemalas. Pemalas, tak membantu memajukan negara. Bini pun marah. Sebab tu orang Jepun, adik saya duduk sana, ada pergi dakwah. Orang Jepun habis kerja, dia pun akan pergi apa? Dia akan pergi ke mall, dia main paciko, ada game dia duduk main tu. Malam baru balik, pukul 8, pukul 9 baru balik. Takut bini, takut jiran. Bini pun takut ikut lah bini kot. Tapi nak ceritanya, itu budaya Jepun. Satu bangsa yang obses dengan kerja tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kerja dengan Jepun. Kalau kerja memang ada memang ada tendang kan. Lepas straight tuan-tuan Jepun. Jadi tak mana ni tuan-tuan, pergi Jepun pula ni. Kawan saya tu kerja dengan Jepun, sibuk kerja lah.
Sampailah dia berhenti kerja tu. Dia kerja dengan sukarelawan dengan beberapa pusat kebajikan. Pendapatan sebulan 2,000. Lari banyak tak? Dulu 20,000. Berhenti sebulan 2,000. Tapi dia kata apa? Bila gaji 2,000 baru rasa hidup. Tidak, tak rasa hidup. Sibuk rasa kerja. Hidup ni kerja. Bila masa nak mengaji, bila masa nak main masjid, bila masa nak baca Quran, bila masa nak berzikir. Bayangkan tuan-tuan, gaji 1,000, 1,500, ada masa main masjid, ada masa mengaji, ada masa berzikir, ada masa lepak dengan kawan kata roti janai, ada masa dengan adik-beradik. Ini sampai dengan adik-beradik pun tak ada. Dengan jiran tangga entah ke mana. Ini bukan kehidupan. Bayangkan bila kita mati, rugi. Rugi tak? Oi, rugi. Kita kumpul duit dalam bank 50 juta. Dah mati pergi mana? 50 juta tu kita punya lah. Tak, siapa punya? Ahli waris. Dan kita yang nanya. Pasal apa nanya? Kita akan dihisap 50 juta tu. Ahli waris paling senang. Malaikat tanya mana dapat harta, bapak tinggal. Selesai. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yushbi'u ghairi wa yuhasabu alayya. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu. Ni doa Umar bin Abdul Aziz. Daripada harta yang mengenyangkan orang lain, aku yang kena hisap. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok apa dah, itulah kehidupan tuan-tuan. Kehidupan ni makna dia kita lengkap tuan-tuan. Adik-beradik okey, betul tak? Masjid boleh, berzikir boleh, baca Quran boleh, mengaji boleh, semua boleh. Mati nanti punya banyak dalam catatan amalan, betul tak? Pahala berzikir, pahala mengaji, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala silaturahim, macam-macam. Bayangkan orang yang berpuluh juta mati-mati tuan-tuan, tengok harta dah kena hisap, amalan tah ke mana. Itu bukan kehidupan tuan-tuan. Itu kita panggil harta yang diberkati, harta yang memimpin kita kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Okey tuan-tuan, tak apa. Kemudian tuan-tuan, kita tengok yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Fatihah tuan-tuan. Minta lindung dengan Allah daripada Tuhan yang daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ni. Pertama sebuah auzubillah. Kita masa sembahyang auzubillah sunat baca ke tak sunat? Okey, pandangan dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat sunat pada rakaat pertama sahaja. Tetapi satu lagi pandangan tetap juga sunat pada tiap-tiap rakaat. Tuan-tuan baca tiap-tiap rakaat ke rakaat pertama Saya baca tiap-tiap rakaat sebab takut lupa. Kadang-kadang tak baca tu lupa rakaat tu. Jadi baca semua. Saya 4 rakaat saya baca auzubillah. Siapa nak baca bismillah boleh juga bismillah terus. Tapi yang kuat dalam mazhab Syafi'i rakaat pertama disunatkan auzubillah. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan tahu makna dia kan? Apa makna pemurah dengan mengasihani? Pemurah makna dia Allah Ta'ala ni pemurah pada semua makhluk. Sebab tu kita tengok kat dunia, orang yang paling kaya di dunia bukan orang Islam, betul tak? Lah ni yang paling kaya siapa? Jeff Bezos, Bill Gates, kemudian siapa lagi? Tesla tu apa nama? Tesla, pemilik Tesla tu, saya lupa nama dia. Kaya sungguh. Kaya banyak orang bukan Islam. Sedangkan sebut dalam hadis, kalaulah dunia ni law kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah masaqa minha kafiran syurbata ma. Kalaulah dunia ni nilai di sisi Allah, nilai dunia ni, tuan-tuan tahu dunia, kesenangan yang tidak ada kaitan dengan akhirat, itu dunia. Kalau tuan-tuan beli kereta pasal nak main masjid, itu kira dunia yang digunakan dalam akhirat. Ni kesenangan yang tak ada kaitan dengan akhirat. Apa-apa sajalah, rumah ada 10 berbelah-belah rumah yang macam istana yang kita tak guna untuk akhirat. Dunia ni di sisi Allah, kalaulah nilai dia sama dengan sayap nyamuk, satu orang kafir pun Allah Ta'ala tak bagi minum dengan seteguk air. Tapi dunia ni hina. Sebab tu Allah bentang kan. Sebab tu kita jangan kecewa sangat dengan dunia tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bagi contoh anak Rasulullah kan, yang Rasulullah sayang, siapa nama? Fatimah kan, satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal setelah Rasulullah wafat.
Anak Rasulullah ni semua meninggal waktu Rasulullah hidup. Ummu Kulsum, Ruqayyah, semua anak Rasulullah ni memang meninggal sakit muda semua. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, Qasim, Ibrahim, semua meninggal muda. Tapi Fatimah ya, dia meninggal lewat sikit je. Rasulullah wafat 6 bulan setelah tu baru dia meninggal. Saya nak cerita bukan apa, Fatimah ni hidup dia susah. Sedangkan Rasulullah banyak harta bila orang bagi kat Rasulullah. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila Fatimah pernah mengadu sebab susah kan dia, Fatimah ni buat kerja rumah. Ini menunjukkan orang perempuan buat kerja rumah tuan-tuan. Dia yang uli tepung, nak bagi makan ke anak-anak dengan suami Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi satu ketika kan kerja susah ni, berat, nak uli tepung, anak lagi. Maka Sayyidina Ali kata kepada Fatimah, ada beberapa hamba kan tawanan perang, ada sebahagian bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpulang pada Rasulullah nak bagi pada siapa? Ada 1/5 daripada 1/5, lebih kurang 1/25 lah. Jadi ada yang dapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah mai nak minta lah seorang hamba. Hamba ni boleh tolong lah buat kerja. Kalau ikutkan Rasulullah boleh bagi. Rasulullah pernah korban 100 ekor unta tuan-tuan. Kalau nilai kita lebih kurang 1 juta lebih. 100 ekor unta duit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah minta bagilah 1, 2, 3 hamba. Rasulullah boleh bagi. Tapi nak ceritanya Rasulullah tak nak bagi kesenangan ke anak dia. Tak mau. Rasulullah tak bagi. Malah Rasulullah ajak lagi kan. Waktu malam Rasulullah mai duduk sampai kena kaki dia pada Sayyidina Ali dengan Fatimah. Rasa sejuknya kaki Rasulullah. Dan Rasulullah ajak, aku akan ajar satu benda lebih baik daripada hamba lagi. Ni kita boleh amal tuan-tuan. Siapa yang rasa hidup dia sempit, susah, macam tak ada harapan. Kalaulah siapa rasa macam hidup ni dah tak ada harapan ni, aduh kerja dekat kena pindah jauh pula dah rasa macam tak ada harapan lah ni rasa. Tapi naik gaji tak apa, naik pangkat. Kalau kita rasa sempit hidup kita ni, sempit dada, susah, ini Rasulullah ajak pada anak dia Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang Rasulullah ajak mungkin kita pernah buat, kita tak amal, mungkin kita kadang-kadang lupa nak amal. Tuan-tuan cuba amal. Malah ada seorang doktor di Universiti Madinah buat kajian PhD tentang ini. Hebat tu. Pasal amalan ni buat kajian PhD. Jadi amalan Rasulullah bagi sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Baca je yang ni, pagi esok akan bangkit dalam keadaan cerdas untuk mencari rezeki. Dia jadi kuat tuan-tuan. Dia jadi cerdas. Cuba tuan-tuan buat tuan-tuan. Ni doktor buat kajian ni. Wirid lepas sembahyang boleh juga. Itu kita dapat pahala macam apa? Diampunkan dosa. Dosa kecil kita kalau banyak macam buih di lautan diampunkan. Itu kelebihan lepas sembahyang. Ni cerita sebelum tidur. Dia senang kata ni, macam saya sebut kat masjid lah, amalan ni dia ikut masa dan tempat. Macam ketika mana kita dengar azan, amalan paling afdal masa itu adalah menjawab azan, bukan baca Quran. Sebab tu kalau orang tengah azan baca Quran, jahil. Masa azan yang afdal lah jawab azan. Lepas azan yang afdal lah apa? Lepas azan, doa azan. Tidak, bukan doa lain, dia baca doa lain. Bukan ni, doa azan yang afdal. Walaupun kita baca doa panjang, doa apa benda lah, bukan doa azan masa tu. Sama juga antara azan dengan sembahyang sunat qabliyah, betul tak? Jangan sembahyang lain. Itu yang afdal. Baik, jadi tuan-tuan, yang kita baca lepas sembahyang ni diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Yang kita baca sebelum tidur. Jadi tuan-tuan waktu nak tidur tu, letak kepala baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Tapi kalau tuan-tuan pergi tidur pun tuan-tuan lompat macam Superman lah, lupa dah lah tuan-tuan. Pandai-pandai tuan-tuan lah. Tapi baca tuan, sebelum tidur baca. Bila tuan-tuan baca, makna dia tuan-tuan akan bangkit dalam keadaan kita boleh buat kerja. Kerja rumah kita yang banyak Allah ringankan. Kita rasa ringan nak buat tanggungjawab kita lah. Sebagai kerja apa-apa lah. Masing-masing kerja lah. Tidak kan, saya yang kerja sebagai cikgu, tuan-tuan kerja apa, tuan-tuan akan rasa mudah, dimudahkan urusan hari itu. Baik tuan-tuan. Kemudian jadi Rahman Ar-Rahim hanya khusus bagi orang Islam. Rahman ni untuk semua orang.
Adapun rahim hanya khusus bagi umat Islam. Sebab tu kita janganlah dengki sangat tuan-tuan. Kalau tengok ada orang tak sembahyang tapi dia kaya, tengok orang buat maksiat tapi dia kaya, tuan-tuan, orang kafir lagi kaya lagi. Betul tak? Orang yang bukan Islam kaya berganda-ganda pada orang Islam yang buat maksiat. Sebab tu yang penting kita cari apa tuan-tuan? Kita cari keberkatan. Tuan-tuan percayalah cakap saya, kalaulah tuan-tuan kaya, katakanlah dalam bank ada 100 juta, kereta mewah pun ada, rumah Ferrari, Lamborghini, Bugatti Veyron semua ada, motor, segala jenis motor ada tuan-tuan. Tentang benda tuan-tuan cari dalam kehidupan. Tuan-tuan kan tanya apa benda yang tuan-tuan cari dalam kehidupan. Tuan-tuan baca orang yang raja antara yang terkaya di dunia kan, Sultan Brunei tu. Tengok adik dia, saya lupa nama adik dia. Dia ada kereta satu gudang besar di Amerika tu, kereta mewah-mewah. Sampai yang dah rosak pun ada. Dia tak boleh naik. Kereta dia ada beratus kereta dia. Yang satu kereta nilai jutaan ringgit. Kalau dia naik kereta dia sehari, hari ni naik kereta ni perlu masa lebih kurang 2-3 tahun baru dia pusing balik. Dia ada berapa ratus kereta dia ada, yang nilai sebuah kereta juta. Tak boleh tak naik pun. Dah banyak sangat buh macam tu je. Dia ada rumah punya banyak yang dia beli berpuluh-puluh juta. Di Britain dia beli, di Amerika dia beli. Saya lupa adik Sultan Bolkiah tu, adik dia, adik Sultan Brunei sekarang ni. Kaya. Sampai tahap kita fikir, tuan-tuan tarik pula di internet kekayaan adik Sultan Brunei, tuan-tuan tengok kaya dia luar akal. Sampai kita fikir, kita cari apa dalam kehidupan. Kita akan sedar, betul tak tuan-tuan? Aku nak apa dalam kehidupan? Barulah kita tahu kena ada hubungan yang baik dengan Allah, dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik. Oh, kita rasa kehidupan. Tapi lumrah manusia, benda yang tak ada kita nak, betul tak? Kita benda yang tak nak kita nak. Tapi bila dah ada baru kita faham. Baik tuan-tuan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi tertentu bagi Allah. Maksud dia segala puji tuan-tuan, segala pujian semua milik Allah Azza wa Jal, sebab Allah yang menjadikan segala-galanya. Baik. Jadi tuan-tuan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang maha melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi mana, yang lagi maha mengasihani. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan dah, dia perumpamaan kasih sayang Allah pada makhluk ni, dia ada 100. Sebutlah hadis kan, inna lillah mi'ata rahmah, Allah Ta'ala ada 100 rahmat yang diturunkan kat dunia ni daripada dulu lagi, daripada awal diciptakan bumi sampai kiamat, hanya satu rahmat ni. Dengan satu rahmat, tuan-tuan, rahmat ni maksud dia tuan-tuan ada perasaan cinta, sayang, kesian. Inilah rahmat tuan-tuan. Tuan-tuan sayang bini tuan-tuan, sayang anak tuan-tuan, tuan-tuan kesian pada orang susah. Itu rahmat yang Allah Ta'ala letak dalam hati. Sampai tuan-tuan tengok ayam, dia baik je, tapi bila dia ada anak, dia jadi garang kan. Pasal apa? Pasal dia sayang anak dia. Malah binatang pun sanggup mati kerana anak dia. Tuan-tuan pernah tengok di internet satu fotografer yang menang tu kan, dia ambil satu gambar antelop. Kalau kita tengok National Geography tu, yang macam rusa tu, yang singa makan, boya makan, bukan kuda belang, antelop tu. Saya tengok National Geography tu kan, tak pernah nah kan. Tuan-tuan tengok kat kedai ni, perjalanan ni ada. Tuan-tuan tengok National Geography, saya tengok satu hebat lah tuan-tuan. Dia cektah kejap antelop ni. Bila cektah kejap antelop ni, anak dia nak kena tangkap. Jadi ibu dia sanggup. Ibu dia pergi kat cektah tu, ibu dia yang kena makan, yang anak dia lari. Masa cektah nak makan ibu dia tu, ibu dia tenang tak lari, relax. Masa tu fotografer tu ambil tu, juru kamera ambil gambar. Pasal apa dia tenang, sedangkan ada banyak cektah yang nak makan dia. Rupanya ada cerita di sebalik dia. Apa je sebalik dia? Mata dia sedang melihat anak dia yang berlari. Tak apalah dia mati. Ada satu video kita tuan boleh tengok di YouTube pun ada. Sama kat antelop juga, masa dia berenang dalam sungai tu, buaya mai nak makan anak dia. Anak kat depan, mak belakang. Bila buaya nak telan anak dia, mak dia berenang ke buaya tu. Sayang macam mak dia kena makan. Kita tengok cerita ni, kita kata apa?
jahat singa dengan buaya tu. Betul tak kita tengok? Bukan macam tu. Itulah aturan dunia tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kalau singa dengan buaya tak makan antelop, kalau singa makan rumput contohnya lah, buaya makan daun, macam mana tuan-tuan? Bumi ni akan penuh dengan antelop. Betul tak tuan-tuan? Itulah kitaran biologi. Allah Ta'ala jadikan begitu tuan-tuan. Kalau tak rasa antelop akan jadi penuh tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tengok di Australia tahun 2019 mereka bunuh 2 juta kucing. Sana di Australia banyak kucing liar. Kucing liar mereka tembak. Apa jadi lepas dia bunuh? Tikus ya. Serangan tikus. Punya banyak serangan tikus pening kepala dia. Tu bahaya tuan-tuan. Bila kita bunuh, tengok di Penang tu. Masa dia kena serang ulat bulu merah. Di Penang tuan, yang rumahnya dekat dengan Kuala Muda tu, kota Kuala Muda tu, kena serangan ulat bulu kepala merah. Banyak tuan, bukan sikit, banyak sungguh. Bayangkan tuan-tuan buka pintu penuh ulat bulu. Punca dia apa? Pasal burung. Burung yang makan tu dah dia buat projek, burung tu pergi ke lain. Itulah kitaran tu, bila berubah tuan-tuan kita jadi susah. Baik tuan-tuan. Tapi nak ceritanya satu rahmat tu lah yang berkongsi antara saya, tuan-tuan, seluruh manusia pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, seluruh jin, seluruh makhluk tuan-tuan, seluruh binatang sekali tuan-tuan. Lagi 99 Allah Ta'ala simpan untuk ahli syurga. Baik. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan pada hari pembalasan, yakni hari kiamat. Allah Ta'ala lah yang menguasai. Wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasmu illa hamsah. Tuan-tuan, pada hari kiamat nanti, tuan-tuan, waktu kita berdiri berpuluh-puluh ribu tahun, tak dengar apa, senyap sunyi. Yang kita dengar illa hamsa. Apa dia? Bisik je. Dengar bisik-bisik semua tunduk suara tuan-tuan. Masa tu Allah Ta'ala yang menguasai. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami mohon pertolongan. Yang ni saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Allah Ta'ala menurunkan berapa kitab? Berapa kitab tuan-tuan? Kitab yang Allah Ta'ala turunkan berapa? 104 kitab. 104 kitab ni, seluruh ilmu dia Allah Ta'ala himpunkan dalam 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 4 kitab ilmu ni Allah himpunkan di dalam Al-Quran. Maksud dalam Quran menghimpunkan ilmu segala kitab yang lepas dalam Al-Quran. Kemudian ilmu dalam Quran Allah himpunkan dalam mufassalat. Mufassalat ni surah daripada Qaf wal Quranil Majid sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Itu mufassalat. Kemudian semua ilmu dalam mufassalat itu Allah himpunkan dalam satu surah. Surah apa? Yang kita baca ni lah. Surah yang paling agung dalam Quran, Al-Fatihah tuan-tuan. Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Paling agung, mengatasi surah-surah yang lain. Baik tuan-tuan. Kemudian dalam Fatihah ni pula Allah himpunkan dalam satu ayat. Ayat mana tuan-tuan? Yang ni ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilmu mana dia tuan-tuan? Tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni menghimpunkan ilmu seluruh kitab. Yang kita tahu kan, bila kita semayang kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala balas tak? Apa kata Allah? Hammadani abdi, hambaku memuji aku. Kita kata ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Kemudian kita kata Maliki Yaumiddin, kata Allah Azza wa Jal, asna alayya abdi, Allah hamba aku ini memuja aku. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hamba aku. Bagi hamba aku apa yang dia minta. Yang mana bahagian Allah? Iyyaka na'bud, kepadamu lah semata-matanya Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in ni kita semayang tuan-tuan. Kita kena, tuan-tuan nak khusyuk dalam semayang, kita kena faham makna tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca dalam hati jalan alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia begitu tuan-tuan, nak khusyuk kita jalankan dalam hati. Kita baca, jalankan makna dia di dalam hati supaya kita tak lari tuan-tuan. Iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini bahagian hamba.
Baik, kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ini kita baca ni, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bila kita sebut macam ni, kata Allah, wa hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah, ini bahagian hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi apa yang kita minta ni Allah, insya-Allah Allah Taala kabulkan. Kita minta jalan yang lurus. Macam mana berhenti ke bang? Kau sikit boleh no? Jalan yang lurus ni jalan yang benar lah tuan-tuan. Ada orang, satu orang Kristian kata, dia orang Melayu masuk Kristian. Antara sebab dia masuk Kristian, dia kata ini ya, Islam tu bukan betul. Tengok semayang, setiap kali semayang minta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksud dia orang Islam tak lurus, dia orang Melayu masuk Kristian. Ada rakaman dia, tuan-tuan boleh tengok di YouTube pun ada. Sebab tu dia masuk Kristian. Sebab Islam agama yang tak lurus. Buktinya tiap-tiap kali semayang 17 kali minta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Itu menunjukkan tak lurus lagi. Dia faham lagu tu. Bukan macam tu. Kita nak dalam kehidupan kita ni, kalau kita dah lurus, kita nak istiqamah di jalan dia. Malah kita minta jalan yang lurus ni dalam segala genap betul kehidupan kita. Kita tak nak kita ni semayang dah betul, tapi dalam bab ekonomi kita tak jaga halal haram. Kita okey, ekonomi dah okey, bab politik pula dah, betul tak kan? Politik pula duk bergaduh, betul tak kan? Kami nak bersendirian, betul tak kan? Ikut hampa, betul tak? Masing-masing tuan-tuan. Politik pula celaru, betul tak? Ada orang betul kita nampak semayang okey, mengajar agama okey, bab politik celaru. Ada satu orang tuan-tuan, banyak azan ni kena berhenti kot. Kan macam mana ni? Itu sikit lagi tuan-tuan. Ada satu orang, bagus imam ni, ikut jemaah tabligh. Sorban hantar kepala, tak tinggal. Imam masjid, saya tak boleh sebut masjid mana. Boleh sebut tak? Tak boleh sebut kot. Masjid ni baru ni masjid telefon saya, ustaz, bila nak main, dia dah setahun lebih saya tak panggil. Dah dekat 2 tahun dah. Pasal PKP kan, dia pun tak panggil. Nak dekat 2 tahun dah, baru ni panggil. Saya dah bagi jadual mereka kat Masjid Bukit Merah. Sehingga dia pun tahu panggil lah. Dia pun panggil. Tak apalah tuan-tuan, saya kata tengoklah aku ada free mana-mana nanti kan saya bubuh. Baik, jadi tuan-tuan, masjid ni lah, imam ni bagus saya tengok. Tabligh keluar 4, tahu tabligh keluar 4 bulan kan, pergi ke merata dunia berdakwah, keluar 40 hari, pakai duit sendiri, bagus. Tapi tuan-tuan, tak mana tak bagus. Jadi imam dah bagus, semayang dah bagus, berzikir dah bagus, berdakwah dah bagus, serban atas kepala bagus semua. Tapi dia ada benda tak bagus, sampai jemaah benci dia. Saya semayang, saya terkejut. Saya pergi semayang situ, kebetulan masa itu yang mengajak juga kat situ Ustaz Akmal Kamarudin. Kita punya apa Ustaz Kamarudin ni? Tuan-tuan tak belas lama lah masjid tu. Belas lama lah. Dia pematan apa? Ustaz Kamarudin dia apa? Bukan, dia ni esko apa tak? Sekitar. Ustaz Akmal Kamarudin pun semayang situ juga. Sampai saya tanya Ustaz Akmal Kamarudin, masa tu Ustaz Kamarudin ada lagi dia hiyak, belum jadi wakil rakyat lagi lah. Saya kata, macam mana Ustaz, kita semayang dengan imam tu, jemaah ni tak mau ikut dia. Yang ikut belakang dia ada 3 orang 4 orang, yang semayang kat belakang nak dekat 20 orang, 20 ke 20 lebih, tak mau semayang dengan dia. Pasal baru benci dengan dia. Sebab saya sembang dengan Ustaz Akmal Kamarudin. Ustaz Kamarudin kata saya ikut je dia. Dia kata sebab saya tak ada masalah dengan dia. Saya pun mula saya cuba salah juga. Saya semayang belakang dia ke? Sebab yang panggil saya bukan imam tu, yang semayang kat belakang tu ramai-ramai. Dia pun tak ikut imam ni. Dia pun tak suka 2 sebab. Yang pertama, yang belakang tu kebanyakan memang hijau lah tuan-tuan. Orang hijau lah belakang semua. Yang imam ni tak tahu, macam sesumpah, mana ni boleh, mana ni boleh. Itu sebab pertama dia pun tak suka. Sebab dia sembang dengan parti ni, dia kutuk parti ni. Sembang dengan parti ni, dia kutuk parti ni. Kan orang tak suka macam tu. Kita kena jelas, betul tak? Yang mana? Jangan kita pergi kat parti ni, kita kutuk parti tu. Pergi parti ni, kutuk parti ni. Jadi macam melaga-lagakan lah. Itu yang pertama, dia pun tak berkenan dengan imam tu. Yang kedua, yang dia pun tak berkenan, dia pergi keluar dakwah tabligh. Dia bagi tahu kat jemaah, saya dah maklum kepada Jabatan Agama Islam. Jadi dia keluar berbulan-bulan, dia tak main masjid. Dia imam nombor 1. Tak, ni bukan tak main langsung. Tak main langsung, hilang tu.
Berapa bulan tak ada. Jadi mereka pun sedih lah imam tak ada. Mereka tanya, mula mereka biar ya, tak apalah. Tapi dah lama-lama tu banyak kali sangat pergi tanya Jabatan Agama, betul ke? Kata Jabatan Agama dia tak pernah maklum apa pun, gaji masuk macam tu ya. Oh, lagi kecil hati lah, dia tipu mereka. Mereka semua tak mau sembahyang belakang dia. Dalam kes ni siapa salah tuan-tuan? Imam ke makmum? Imam. Jadi imam sepatutnya tak boleh jadi imam. Betul tak? Kalau jadi imam, pahala takkan naik ke langit. Tapi dia jadi imam juga. Tapi saya nampaklah sedih muka dia tu. Saya ikut semayang belakang dia. Ustaz Akmal Qarudin, banyak ustaz main ikut juga. Saya nampaklah muka dia sedih. Tapi mereka yang belakang tu pun pandai-pandai. Pandai tak mana? Bila dia semayang, kami semayang, mereka tak semayang belakang. Dia memang tak boleh, haram. Bila dia bagi salamnya, mereka pakat kamat bergema kat belakang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergema belakang masjid tu. Malu dia tuan-tuan. Malu imam tu. Tapi dia pun akhlak pun tak baik kan. Lepas tu mereka semayang baca Fatihah, sekali amin bergema tu. Amin. Kawan duduk kat depan duduk berzikir tuan-tuan. Jadi saya nak cerita apa? Bagus dalam banyak sudut, tapi bab amanah dengan kerja tuang. Kita tak mahu macam tu. Kita nak lurus semua. Tu kita minta. Boleh tuan-tuan? Saya habiskan tuan-tuan. Kemudian iaitu jalan yang engkau telah kurniakan nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang mendapat nikmat? Ada 4 golongan tu kan. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang pertama siapa? Minan nabiyyin, nabi. Yang kedua siddiqin, wali-wali yang capai makam siddiq. Tak ramai yang capai tuan. Yang ketiga wasyuhada, orang mati syahid. Yang keempat wasalihin, orang yang amal kebaikan dia, pahala dia mengatasi dosa dia. Maknanya kita dalam kehidupan banyak buat baik, tapi kadang-kadang kita juga jatuh dalam dosa. Salihin nama dia. Itu namanya orang yang salih, salihin. Dan tidak, kalau jatuh dengan dosa besar, dia tak tangguh, cepat-cepat bertaubat. Dosa kecil dia tidak melazimi. Kalau melazimi, dia bukan orang yang salih. Ini orang yang banyak kebaikan dia berbanding dengan dosa dia. Itu orang yang salih. Baik tuan-tuan. Kemudian siapa orang yang murkai? Yahudi. Sebab apa Yahudi Allah murkai? Sebab Yahudi bangsa yang mengetahui Islam tu betul, tapi dia lawan. Jangan jadi lagu ni. Ada tak orang tuan-tuan tahu benda ni betul, tapi dia tak ikut? Ada tak? Ada. Itu perangai Yahudi ya. Baru ni saya semalam di Paya Jali, ada satu abang tu, dia punya birah dia pergi makan kat Langkawi. Kan tuan-tuan tengok viral 1,500 tu kan, 1,500 kan. Birah dia kena 2,551. Ni ada, saya ambil dia punya receipt. Saya tengok, ya Allah, nak pingsan saya tengok. 2,551. Saya ambil tu gambar. Ni bukti nak hantar kat adik-beradik, tolonglah berhati-hati makan kat Langkawi. Lah, saya ingatkan makan selak 3-4 hari makan, bukan sekali makan. Bukan restoran hebat. Dia punya receipt pun, dia punya receipt jenis receipt kedai kereta punya, tahu kedai kereta aircon, receipt tu ya. Bukan receipt jenis kedai mahal ni keluar komisen kan. Ni receipt kedai aircon tu, kedai hitam punya receipt tu. Saya tengok 2,500. Memanglah dia makan 12 orang, tapi saya ingat takkan sampai 2,500. Wih, mahal tak? Udang lipan dia ambil 12, 1,200 kot udang lipan. Saya dengar, takut. Saya ingat kalau saya kena tuan-tuan, lari terus ikut Ustaz kata. Letak mas lah kot. Takut tuan-tuan. Tengah lot lah. Dia macam perjalanan pergi ke satu tempat. Dia ada tengah. Tempat dia gelap. Tapi saya tak tahulah yang abang kulaan tu, tak tahu. Dia punya birah dia, tapi birah dia 2 KL. Daripada belah orang pergi ditunjuk di bayang. Ya, nak buat macam mana. Tapi tuan-tuan yang pergi Langkawi kot, dah nak pergi Langkawi ya tuan-tuan. Saya nasihatkan tuan-tuan makan Maggi kot. Itulah. Tuan-tuan janganlah pergi Langkawi dandan nak makan udang lah. Tak payahlah tuan-tuan. Tuan-tuan balik beli masak. Ini cara tuan-tuan nak berjalan lah. Tuan-tuan nak pergi mana-mana pun buat macam backpacker ni.
Backpacker ni dia pun memang jimat duit tu. Dia keliling dunia tapi cuba jimat duit. Kita banyak habis duit tak makan lah. Betul, mahal. Jangan makan mamai. Ini kita berjalan nak tengok negara orang. Ni pergi berjalan, pergi makan seafood, lamb chop. Ini bukan pergi makan, pergi cari makan. Kita nak pergi jalan. Tengok alam. Itu cara berjalan, tuan-tuan. Tuan-tuan beli ni je Maggi Cup. Maggi Cup kan. Makan kereta, tuan-tuan. Memang jimat. Okey, tuan-tuan. Habis kan. Okey, jalan orang yang saya bukan apa. Saya ingat pakcik tu lah kata. Abang tu kata kat saya. Kat Pak Yali dia kata, ini Ustaz bukan harga Yahudi dah Ustaz ni. Ini harga Israel lah Ustaz ni. Saya kata, Israel tengok pun pening saya kata ni. Ini kalah Israel. Mana ada Israel harga 2,551? Tak ada. Ini kapak tuan-tuan. Tadi saya pergi Kuala Kangsar. Tuan-tuan tepi sungai tu. Saya pergi tepi sungai. Saya balik dia lewat sikit tuan-tuan tu main lambat. Balik pun kena lebih pun sampai pada Kuala Kangsar tu. Dia tepi sungai tu nak beli jalan ke Sungai Siput tu. Dia memang tepi sungai banyak kedai. Saya tanya lah macam mana sini. Dia kata sini dulu mana ada orang Ustaz. Macam padang jarak, padang terkukur. Tapi bila buka PKP ni, penuh orang. Orang merata tempat tu pergi Lekton ni. Lekton pun penuh tuan-tuan. Dah lama terkurung, mana tempat boleh pergi, semua pergi tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Jadi saya lupa beritahu. Saya beli bukan pasembu, pecah. Tahu pecal? Pecal tuan-tuan saya beli pecah RM5. Biasanya lah RM4-5. Saya beli, saya dengan makcik tu elok lah. Makcik tu cakap perak elok lah tuan-tuan. Memang pekat cakap perak. Dia cakap perak tak apalah. Makcik tua lah makcik tu. Saya nak bayar, saya beli dua. Makcik apa makcik? RM20 je. RM20. Asal sakit je. Dua RM20. Saya mata berpinang-pinang. Boleh je bayar, tapi kita tak sangka biar betul RM20. Sebab saya duk beli kat Masjid Tinggi tu, wadai pun tepi jalan tu kan. Ada stesen wadai tu kan. Di situ pecel dia sedap lagi. Baru RM3.5. Pecel di tu lagi sedap. Kuah dia pekat. Apa? RM3. Apa dah? Tak boleh lah kita segan lah, betul lah, tak apalah. Tapi saya ingat berapa memang mereka tengah orang keluar ni, masa ni lah mereka nak bagi sungguh, mereka kapak sungguh. Tak apalah tuan-tuan, kita boleh cancel. Tapi saya dah jadi dalam bab niaga ni, kalau boleh kita kita bersifat mutasahil lah, senang lah. Kita sebagai orang berniaga tu pun kita belilah. Kita kalau boleh lebih kurang tu tak apalah, halal je lah. Lepas saya bayar, lebih kurang minta halal tu. Minta halal, tak apalah makcik. Asyik bayar dah RM20 kena. Tak apa. Padahal boleh je cancel tuan-tuan. Dia panggil khiyam majlis. Kita duduk majlis. Itulah kopiah tengok ni ustaz ni boleh kena ni. Boleh kapak sikit kot. Okay, tuan-tuan. Kemudian waladhdallin bukan orang yang sesat, orang Yahudi. Yang sesat bukan sesat orang Kristian, sebab mereka ditipu oleh Paul yang mengatakan Isa tu anak Tuhan. Jadi orang Kristian ni memang mereka sesat dan mereka percaya dengan kesesatan tu. Mereka taksub dengan kesesatan tu. Adapun Yahudi, satu bangsa yang tahu Islam tu betul, tahu. Dan mereka pun tahu Nabi Isa tu rasul, tapi mereka cuba bunuh Nabi Isa sampai hari ni. Tapi mereka tak mau terima Islam. Yahudi sesat kerana mereka ikut syaitan dan nafsu mereka. Kristian sesat kerana ikut mereka punya ulama-ulama yang menyesatkan. Adapun Yahudi sesat kerana kesombongan dan dengki. Dia tahu benda tu betul, kerana sombong dan dengki dia memilih jalan kesesatan. Itu Yahudi. Siapa yang panggil lagu tu tahu betul tapi tak mau ikut, panggil Yahudi. Baik tuan-tuan. Jadi cukup sekali tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, terlajak masa banyak tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu. Ada soalan? Tak ada soalan mana? Senang kita baca zikir-zikir ni. Nak habis ni tuan-tuan. Dah habis ni, nak baca kitab pula ni. Saya ingat dalam 5-6 bulan ni insyaAllah habis. InsyaAllah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa tuda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.